Adakah kamu mengetahui darah kamu jenis apa? Adakah darah jenis A, jenis B, ataupun jenis AB, ataupun O? Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, mari kita belajar bersama-sama berkaitan dengan tajuk Perihal Penderma Darah dalam Bahasa Melayu tahun 4. Objektif pada hari ini ada dua. Yang pertama, mengharapkan murid-murid dapat membaca dan memahami teks. Yang kedua, dapat melengkapkan peta bulatan berdasarkan kemahiran pada hari ini iaitu kemahiran membaca. Sebelum kita membaca maklumat di dalam buku teks, terlebih dahulu cikgu ingin berkongsi sedikit maklumat berkaitan dengan kriteria derma darah. Yang pertama, berumur 18 hingga 60 tahun. Yang kedua, mempunyai berat badan melebihi 45 kg. Yang ketiga, tiada penyakit kronik, contohnya kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Yang keempat, tidak mengambil alkohol ataupun sebarang ubat-ubatan. Yang kelima, mengambil makanan dalam tempoh 4 jam sebelum menderma dan tidur melebihi 5 jam. Dan yang keenam, menetap di Malaysia sekurangnya 1 tahun bagi yang bukan warga negara. Adakah kamu yang berusia 10 tahun layak untuk menderma darah? Kalau ikut buat masa ni, belum lagi. Sebab syaratnya 18 ke 60 tahun ke atas. Mungkin satu hari nanti jika umur kamu panjang, ada rezeki dan sebagainya, boleh menderma darah. Kenapa kita perlu menderma darah? Yang pertama, orang yang menderma darah ni dapat mengurangkan resiko penyakit jantung. Penyakit jantung termasuk dalam penyakit yang kronik. Penyakit jantung, kencing manis, darah tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat menambahkan sel darah. Ada orang fikir kalau dia derma darah, nanti darah dalam badan dia akan berkurangan. Tidak. Yang ketiga, dapat mengurangkan resiko kanser. Ini antara penyakit yang kita takut. Ini antaranya lah. Memandangkan dekat negara kita ni, kadar kemalangan yang tinggi, boleh dikatakan antara yang tertinggi di dunia. Penduduk Malaysia baru 32 juta. Tapi kadar kemalangan di Malaysia ni boleh dikatakan hampir 1000 kemalangan setiap hari. Bayangkan berapa orang yang meninggal dunia, yang berada di hospital, yang kekurangan darah dan sebagainya. Jadi kita memerlukan ramai penderma darah. Orang yang dah biasa menderma darah ni, sekali dia menderma, dia akan pergi kali kedua, kali ketiga, nanti kita akan tengok sejauh mana kita boleh derma darah. Mari kita baca petikan yang berkaitan dengan perihal penderma darah dalam buku teks tahun 4. Puan Nurul membawa anaknya Nazri yang demam ke klinik. Nazri terpandang poster syarat-syarat menderma darah. Seorang penderma darah perlu memenuhi beberapa syarat sebelum dibenarkan menderma darah. Pertama, mereka perlu berumur antara 18 hingga 60 tahun. Selain itu, mereka juga perlu bebas daripada penyakit kronik. Penderma darah juga perlu makan dan mendapat rehat secukupnya supaya tidak lemah semasa menderma darah. Mereka yang baru mengambil alkohol serta ubatan berjadual tidak dibenarkan menderma darah. Jadi kalau ikut dalam maklumat ni juga, bukan mudah. Kalau kita tiba-tiba, teringin nak derma darah, dia tak boleh. Dia ada syarat-syaratnya. Jadi dalam ni pula ada poster yang perlu kamu lengkapkan. Latihan pada hari ini, kamu dikenaki melengkapkan maklumat berdasarkan bahan bacaan sebentar tadi dalam bentuk peta bulatan. Mari kita bincang bersama-sama bagaimana nak melengkapkan peta bulatan berdasarkan maklumat yang serba ringkas tadi. Jadi untuk melengkapkan peta bulatan ni, kita hanya ambil isi-isi penting. Kalau kita baca petikan, panjang petikannya. Tapi kita ambil dia punya isi penting saja untuk dia masukkan dalam peta bulatan ni. Ataukah dulu dia biasa dengan panggil peta minda. Yang pertama tadi, Syah dah bagi jawapannya, umur antara 18 hingga 60 tahun ke atas. Maksudnya dah ambil SPM. Abang yang ambil SPM, kakak yang ambil SPM, umur 17 tahun. Maksudnya dah selesai habis SPM, umur 18 hingga 60. Umur 70 tak boleh dah. Tak sesuai. Sebab apa? Pakcik ni dah tua, makcik pun dah tua, jadi atuk dan nenek tak sesuai untuk menderma darah. Yang kedua, bebas daripada penyakit kronik.
Yang ketiga, tidak mengambil alkohol dalam masa yang terdekat. Kalau orang yang ambil alkohol ni dia mendarah, nanti orang yang terima darah pun akan dapat penyakit pula. Yang seterusnya, tidak mengambil ubatan yang berjadual dalam masa yang terdekat. Orang yang sakit pun tak boleh menderma. Okay? Contoh orang darah tinggi, orang kencing manis dan sebagainya, tidak digalakkan untuk menderma darah. Okay? Makan dan rehat yang cukup sebelum menderma darah. Ini antara maklumat yang perlu kamu lengkapkan dalam peta bulatan. Apa keistimewaan orang yang menderma darah ni? Tadi cikgu bagi tahu sejauh mana kita boleh derma darah. Adakah sekali kita dah derma? Kita tengok di sini. Kalau orang yang kali pertama menderma, dia akan dapat apa? Apa yang kerajaan akan bagi semula kepada penderma-penderma darah ni? Contoh, kalau sekali menderma, percuma rawatan pesakit luar dan rawatan perubatan, tidak termasuk bayaran X-ray dan pembedahan dan wad kelas kedua untuk tempoh 4 bulan. Itu baru sekali. Sehingga yang terakhir, lebih daripada 50 kali. Ini lebih daripada 150 kali. Maksudnya, kita boleh menderma selagi kita termampu dan kita sihat. Dari 18 hingga 60 tahun tu, dalam tempoh tersebut, banyak kali kita boleh menderma. Yang penting, kita sihat supaya darah yang kita dermakan itu dalam keadaan baik. Darah-darah yang kita dermakan ini akan dikumpulkan di pusat darah negara. Di situlah darah-darah dia akan agihkan ke hospital-hospital mengikut keperluan. Sebagai rumusan dan penutup berkaitan dengan tajuk yang kita pelajari pada hari ini, iaitu perihal penderma darah. Ada kempen derma darah. 1 beg darah mampu menyelamatkan 3 nyawa. Bayangkan, 1 beg darah yang kita dermakan tu mampu menyelamatkan 3 nyawa. Setakat ini saja perkongsian untuk hari ini. Kita jumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Bye.